Dan Alhamdulillah saya harap surah ni boleh pergi jauh, bukan sebab untuk profit semata, tapi bila mana ada orang pakai dan dia ingat dia pakai surah ni sebab nak mendekati sunnah, Allah kita rasa seronok kan. Hebatnya cinta Nabi ni, kalau kita cinta isteri kita seorang je lah. Tapi Nabi ni bila kita cinta Nabi, kita ajak orang cinta Nabi, kita rasa lagi seronok. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Sufi Ali. Okay, hari ni kita akan bawa satu topik, satu tajuk, iaitu satu brand fashion baru yang bernama Surah. Korang nampak baju yang kita orang pakai ni kan? This is a Surah concept brand. Dalam episod kali ni, kita ada banyak episod dalam episod kali ni kita akan cakap pasal satu brand yang kita katakan barulah, yang kita bawa satu konsep baru, which is Surah concept, yang korang boleh tengok kita orang pakai ni. Okay, pertama sekali kita terus tanyalah kat korang. Ada orang tanya saya, ada orang tanya kan, surah tu apa? Macam mana tercetusnya nama surah? Jadi kita bagi orang yang bertanggungjawab untuk jawab lah. Kita bagi Takif untuk jawab. Kif jawab, apa tu surah? Kenapa, macam mana terdetik nama surah ni? So kita share sikit. Okey, jadi pertama sekali surah ni macam mana kita fahamkan bahawa surah ni adalah penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita cuba nak bawakan, ketengahkan brand ni supaya setiap rumah orang akan ada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, semua dapat belajar pakai pakaian macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai, sahabat-sahabat Nabi pakai. Jadi inilah surah, iaitu penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hujung rambut ke hujung kaki. Okay guys, mungkin ada orang akan cakap, mana ada Nabi tak pakai macam ni apa semua. Kita niat kita mendekati lah, kita boleh cakap mendekati sunnah Nabi SAW. Mungkin tak betul-betul mirip Nabi SAW, tak mungkin sama. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat mendekati. Yang kita pakai seluar lah isbal, kita pakai gamis yang sedikit labu, ada belahan semua, Masya Allah. Okey, dari surah ni kita tahu yang apa yang Takif cakap ni tadi. Jadi kita nak, untuk keluaran pertama surah ni, kita keluar ni, yang design ni sebenarnya Abang Syahrul Rizwan. Abang Syahrul Rizwan. Jadi Abang Syahrul akan share sikit kenapa dia buat seluar macam ni, ada belah macam ni, baju labur 3/4, tak ada butang lah, ni semua ni. Abang Syahrul akan share. Okay bang, boleh share sikit pasal design baju ni? Okay, design ni sebenarnya saya pun tak tahu, tapi kita lebih dekat kepada untuk keselesaan je lah kan. Macam awal-awalnya surah ni bertemu kita masa tu dekat Ampang kan. Takir datang kan. Jadi saya cakap dekat Amar, kita kena buat satu baju yang senang untuk buat ta'am untuk sediakan makanan, selesa kan. Sebab saya sebelum ni saya memang banyak pakai kurta, baru-baru nak belajar lah kan, pakai kurta, baju nak belajar. Tapi dia nampak sangat kurta. Kira-kira kita masuk mall ke, orang tengok pakai kurta kan. Tapi kita masih lagi nak mendekati macam cakap sunnah tu, macam nak jadikan dia pakaian harian kita. So dengan idea tu saya cakap, boleh tak kita buat baju yang sangat simple. Dia ibaratnya kita pakai t-shirt, tapi t-shirt yang labur. Kan, t-shirt yang labur. Lepas tu dia oversize dengan t-shirt, tapi t-shirt yang labur. Seluar pula, seluar kita yang seluar 3 senting tu kan. Kenapa abang suka pakai seluar macam ni bang? Lepas tu kita selesa sebenarnya. Saya pernah pakai satu seluar yang kononnya senting, tapi dia fit sangat. Dia punya ketat tu sangat. Lepas tu baju kita pula senting. Lepas tu dia ketat sampai menampakkan bentuk peha semua tau. Jadi adalah orang komen, bang pakai seluar janganlah ketat sangat, kami orang perempuan tengok tak elok. Orang perempuan yang komen macam tu kan. Jadi saya rasa boleh kot kita start pakai yang selesa, pakai besar-besar macam ni kan. Besar-besar macam ni pun still lagi dia nampak ke arah streetwear, kasut. So saya punya balik pada main pointnya adalah untuk saya nak cuba mendekatkan, nak pakai yang sunnah tu hari-hari dekat mana-mana, bila-bila masa. Dan orang tengok pun macam orang tengok selesa. Orang tengok selesa. Masya Allah. Korang tengok pakaian yang Abang Syahrul, saya, Takif pakai ni, korang mesti nampak style kan? Style bang Saya pun rasa saya style cik. Semua nampak style. Jadi ini satu penampilan yang kita orang cuba nak sampaikan. Yang kadang-kadang ada orang kata, yelah sunnah tu nampak tak style, nampak kolot, dia nak pakai pergi keluar segan. Tapi dengan adanya satu fashion yang didesign oleh Abang Syahrul, idea Abang Syahrul ni, at least kita confidence nak pakai kat luar. Kita, orang kata apa, bangga nak pakai benda ni kan. Lagi-lagi sekarang kita dah nak masuk Ramadan, lepas tu Syawal. Pakaian ni boleh jadi pakaian hari-hari. Masya Allah. Dia macam satu identiti juga abang. Maksudnya satu identiti kan. Macam kalau kita tengok orang pakai baju Melayu kan, ini orang Melayu
kan. Pakai macam tu. Tapi bila kita pakai macam ni, contohnya dia pakai macam ni pergi kat mall apa semua pun, dia pun sebenarnya dia menyekat kita daripada contohnya nak pandang perempuan seksi-seksi. Kita duk fikir, kita dah pakai macam ni kan, takkan aku nak tengok perempuan seksi, kita jaga pandangan kita. Dan orang pun tengok kat kita, walaupun orang cakap budak oh. Tapi tak apa, asalkan dia sama-sama dia akan faham, kita pakai ni kita nak mendekati sunnah kan. Masya-Allah. On off ni. Oh tak ada macam tu ah. Oh dia kena gelap. Baru dia nyala. Oh, masya-Allah. Okey, Kif, apa yang Takif nampak surah ni dekat masa depan? Ya, saya nampak kat surah ni masa depan, di mana setiap rumah akan ada je orang akan dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kan? Belajar-belajar pendekatan kepada sunnah Nabi. Dapat belajar-belajar pakai kopiah, pakai serban, kan? Pakai ridak. Dan kita cuba nak mixkan kan dengan keadaan zaman sekarang. Walaupun orang tu pakai ridak pun, ridak dia ke style kan. Kita boleh pakai shoes, pakai sneakers, pakai Converse kan, kasut Converse dan sebagainya, nampakkan gaya tu. Jadi nampakkan gaya tu gaya yang sangat-sangat menarik perhatian anak muda kita kan. Betul. Bukan tu juga, kita juga cuba nak buat supaya setiap saiz, orang yang paling besar, paling kecil pun boleh mampu pakai baju surat, collection daripada surat. Pasal tadi Abang Sarul cakap pasal keselesaan, kita as a Muslim, kita punya rutin kita solat kan. Kita solat. Lepas tu kita lepas solat kita nak buat aktiviti luar kan. Kadang-kadang kalau pakai kain pelikat macam nak keluar macam tak selesa juga kan. Dan kalau pakai kurta yang terlalu smart kan, collar tegak apa semua pun tak selesa juga. Jadi inilah apa nama inovasi, yang dikata inovasi dalam fashion, yang mana kita tengok sebenarnya fashion Muslim ni bang, dia tengah rising tau. Dia tengah rising, kita tahu Muslim population pun makin banyak. Tapi bila kita risekan satu, orang kata apa, fashion yang yelah tak proper kan, ketat nampak sana kan. Jangan sentap lah kalau ada fashion designer perempuan yang ni kan. Tapi itulah hakikatnya, fashion kita makin lama. Sebenarnya seluar atas ankle pant ni bang, sebenarnya lelaki yang kena pakai. La isbal ni atas buku lali. Tapi bila Korea bawa fashion atas buku lali ni, yang pakai perempuan. Jadi kita pun nak bagi tahulah, perempuan sebenarnya kena labuh. Yang senting ni sebenarnya lelaki. Okey, bila Takif cakap tadi dia nak setiap rumah ada surah, dia nak macam-macam orang style. Abang Syarul, apa yang Abang Syarul nampak produk-produk yang surah boleh keluarkan lagi lepas ni? Next. Saya nampak lah kan, sebab saya biasanya perkara-perkara yang saya sekarang lah, saya duk mencari, bukan sahaja dari segi pakaian lah, mungkin surah ni untuk sekarang ni surah konsep kan. So konsep tu kita nak buat konsep apa? Konsep sunnah, bukan konsep kan, sunnah lah. Kita nak buat sunnah tu dalam surah tu. Saya duk memikirkan macam mana nak memperkemaskan janggut kan, barang-barang lebih kepada, sebab fashion, mungkin fashion dia akan bertambah lagi dan kita akan pelbagaikan lagi bentuk seluar ke baju ke, mungkin lepas ni baju long sleeve pula kan. Tapi baju khidmat, masya-Allah kan, boleh pakai buat pergi umrah kan. Tapi lepas ni saya tak tahulah, saya mungkin boleh bagi tahu dekat Takif lah, sebab dia yang handle everything semua. Mungkin boleh keluarkan dari segi set penjagaan muka. Set penjagaan muka untuk lelaki. Jenis yang kecil-kecil je. Kan? Dah senang. Ada dalam apa? Balik rumah lagi barai. Betul lah. Set penjagaan tu lah, insya-Allah kan. Apa nama, nak jaga janggut ni kan. Jaga janggut, rambut panjang lagi. Nak kemaskan rambut kita. Betul. Kita tak nak lah orang cakap, weh dia ni tiba-tiba kita keluar 40 orang habis macam ni kan. Betul. Yalah, sekarang kita tengok banyak apa, artis-artis, apa nama, influencer, key opinion leader, KOL ni, yang mana diorang ni sebenarnya image diorang, penampilan diorang bagi kesan kat orang lain. Orang lain nak tiru dia. Jadi bila contoh Abang Nabil, Abang Syarul, Abang Nabil, Alif semua, dia dah keluar. So apa dia orang pakai ni sebenarnya orang tiru. Orang tengah tiru abang ni sebenarnya. Lepas ni habis lah, Jordan habis lah. Semua orang nak pakai kasut-kasut macam tu kan. Sebenarnya itulah pentingnya kita berpenampilan yang baik, yang cantik. Sebab sebenarnya kita tengah tunjuk satu image kat orang luar, dan orang luar akan tiru sebenarnya apa yang kita pakai kan. Lagi-lagi orang yang dipandang oleh ramai orang. Okey, baru teringat, kita surah ni, kita akan kat mana orang nak dapatkan surah ni, Kif?
Okey, nak dapatkan surah ni dekat Shopee. Kami ada sediakan satu akaun Shopee. Jadi mudah. Surah konsep. Boleh cari surah konsep kat sana. Korang boleh beli saja, tak perlulah nak cari dengan WhatsApp kan. Kat sana kita ada ready stock semua dan kita akan buat shipping sekali lah insyaAllah. Okey, lupa cakap. Saya rasa channel ni kita terus pakai channel kita punya booth lah, Muslim Vibes. Kita nyebutkan Muslim Vibes. Okey, Muslim Vibes ni akan ada booth nanti pada 24 ni pun ada. Kita buat dekat WTC. WTC akan bergabung dengan Deep Faith, Kabila pun akan ada. Dan nanti ada apa? Absolute Absolute Bazaar. Absolute Bazaar Raya nanti. Lepas raya nanti. Lepas raya. Ada Blue Bazaar. So korang nak dapatkan barang-barangan surah ni, korang boleh datang kat situ. So buat masa awal ni kita cuma ada kurtan je bang tu ni untuk first launching kita. Jadi masya-Allah sambutan memang padu bang. Sambutan padu. Saya buat story, orang start DM. Ini abang pun buat story berderit orang DM kan. Lelaki apa semua kan. Ini pun dah nak sold out. Jadi korang siapa yang tengah tengok benda ni, kalau korang rasa apa yang korang nampak ni memenuhi cita rasa korang, korang nakkan keselesaan, kemas, bergaya, dan korang boleh dapatkan segera. Kalau anda kata stok korang dah habis, bagi tahu kita orang saiz apa korang nak, kita orang terus masukkan ke kilang khas untuk korang. InsyaAllah boleh dapat. Pre-order terus boleh dapat sebelum raya. Dan benda ni okey bang. Bila cakap pasal raya ni kan, raya orang tahu orang pakai baju Melayu. Jadi kenapa orang nak pakai surah raya? Kamu boleh share sikit tak? Sebenarnya saya cakap dekat Takir, dekat abang kan. Kalau untuk pagi raya, untuk bergambar dengan keluarga kita apa semua kan, mestilah family kita yang dah ada baju raya ni untuk satu semua kan. Seandainya kita rasa kita tak nak keluar duduk mana, kita boleh pakai selesa-selesa. Tapi kalau lah ada yang jenis nak pakai baju raya yang boleh pakai je, tapi saya cakap baju ni lebih selesa untuk kita kat rumah. Hari raya kedua, ketiga, keempat. Kalau hari pertama, kalau kita nak, bukanlah kita nak menolak terus baju Melayu semua kan. Saya pun ada baju Melayu juga. Betul lah. Mungkin hari raya kedua ataupun hari raya pertama, selepas balik pada masjid ataupun pergi masjid, pergi solat, pakai baju ni dulu. Betul. Kan? Ya, insya-Allah. Bila kita dah cakap pasal surah ni, kita tanya, kita menjual je, kita tanya sikit lah pasal kita punya live lah. Okay bang, sekarang Abang Syarul, macam mana abang punya persiapan untuk menyambut Ramadan ni? Dan apa abang planning untuk daily Ramadan ni? Apa abang nak share kat orang? Mungkin orang boleh follow juga apa abang punya plan. Saya Alhamdulillah tahun ni Allah pilih lagi untuk sambut Ramadan dekat Madinah, dekat Mekah kan. Awal Ramadan, sambut Ramadan dekat sana. So saya harap-harap lah dah tempat ada pula. Maaf lah kan. Pergi tu itulah dia mungkin beza macam sebelum ni kita pergi dengan satu rasa macam aku nak pergi Mekah, tapi kali ni aku nak pergi Mekah juga, tapi ada bab kata ni Abang Yasir pergi dengan bawa cinta. Masya-Allah kan. Allah dah hadirkan sikit pun tak apa. Cinta Nabi, cinta Allah, cinta Rasul ni kan dalam diri kita. Kita pergi, kita rasa macam ya Allah, depan Kaabah nanti aku nak banyak ibadat aku. Bukan semata untuk pergi tengok Kaabah. Kalau kita tengok Kaabah pun dapat pahala kan. Tapi kita nak habiskan masa kita dah plan dah. Macam kalau kita keluar kan pagi, selepas subuh sampai sini. Waktu infiradi kita balik sekejap, lepas tu datang balik penuhkan dengan amal. Mungkin daripada Zuhur sampai ke Asar tak balik kan, duduk tapi kita baca Quran ke apa semua. Dan juga itulah saya harap-harap amal yang kita ada suasana dekat Mekah dan Madinah tu, balik untuk puasa yang ke minggu kedua ketiga tu bolehkan amal lagi. Sebab suasana kan, terkesan dengan suasana ni. Yelah, kat Mekah Madinah tak mau pergi saya tak. Saya nak saya ni. Kalau cerita kalau yang kat Malaysia pula, macam mana abang bikin? Apa abang plan? Plannya insya-Allah lah saya nak penuhkan dengan sembahyang tarawih. Kalau tak sempat nak tarawih dekat, mungkin ada keperluan ke apa semua, balik tu mesti nak kena buat juga. Azam tak nak miss tarawih. Dan juga macam tahun lepas saya buat tarawih 17 juzuk. Tengok apa? 17 juzuk. 17 juzuk. Straight. Tahun ni insya-Allah kot kita tanya ustaz lah. Ustaz Azwan itu cakap ni apa nama
Dia nak try buat 10 10 10. Tak nak one shot 17 meninggal. Itu kita buat. Menggigil. Tak boleh bawa. Iman tak kuat Zainal Osman. Okay, Kif. Apa plan puasa? Kif punya plan. Ada plan nak ni ke? Nak ponteng ke apa? Tak ada penting lah. Nak ikut abang sahur kita lah kan. Betul lah, tak nak miss lah tarawih. Macam mana keadaan sekalipun, balik je cukupkan lah kan. Minimum 8 rakaat kan tarawih kan. Sorang-sorang kan. Kalau boleh buat 20 kan. Itulah azam saya. Dan satu benda amalan yang sebenarnya kita tak boleh miss juga. Saya punya guru dulu ada pesan, Habib Muhammad Al-Jufri ada bagi tahu. Dia kata kita jangan terlepas amalan malam sepanjang bulan tarawih ni. Jangan miss. Maknanya sebelum sahur tu at least tahajud 2 rakaat. Andai katalah kita bangun lambat sebelum sahur tu, dia kata macam mana dia hidupkan malam. Macam mana kita nak hidupkan malam? Andai kata kita dah tak sempat nak bangun tahajud dan nak azan ni 20 minit ni kan. At least sementara kita nak prepare makanan, ambil kurma tu, kita zikir. Kita zikir. Waktu tu kita selawat. Maknanya amalan tu hidup waktu tu sebelum kita makan tu kan. Jadi kalau boleh korang yang tengah tengok ni, andai kata korang terlewat nak bangun sahur pun, at least zikir sementara masak ke, sementara sebelum sediakan makanan tu zikir. At least malam-malam kita hidup. Maknanya kita memang hidupkan malam kita. Masya Allah. Ini saya punya guru pesan. Okey, pasal Ramadan, raya pula bang. Nak raya dah ni. Tapi itulah jauh kan. Tapi itulah surah ni kita orang punya fokus sebenarnya bukan sekadar puasa dengan raya je bang. Kita punya seluruh kehidupan kita sebenarnya kita nak belajar hidupkan dengan macam ni, amalan-amalan macam ni. Dia lari pada topik kan. Apa? Dia satu lagi sebenarnya surah ni saya menganggap dia satu keperluan untuk saya jugalah. Untuk keperluan hidup. Keperluan hidup juga. Saya ada terima komen bang. Dia isu ni, nanti kita boleh kupas lagi kot. Saya tak tahu, Taki mungkin boleh. Beramai artis, termasuk saya lah, dia cakap, kenapa lah bila nak berniaga je kena guna agama. Kan. Lepas tu bila saya fikir, saya cakap, bukanlah saya menggunakan agama untuk berniaga, tapi sebab agama saya berniaga. Kan. Sebabkan untuk keperluan keluar kita nak belajar sunnah kan. Jadi saya pernah dengar satu ustaz kata, saya pernah tanya ustaz, dia kata, macam mana ustaz kalau kita kata orang kata tukang agama. Ustaz kata, habis kalau kita nak tukang agama, apa kita nak buat? Masya-Allah. Betul lah. Kalau kita gunakan agama, tapi kita melanggarkan agama. Betul. Itulah masukan. Kan. Kan. Itu agama. Tapi saya fikirlah sepatutnya kalau kita tengok walaupun orang tu dia tak berhijab tapi dia menjual tudung, kita fikir ada masa dia pakai tudung. Walaupun untuk berniaga, dengan sebab dia buat macam tu, Allah bagi hidayat untuk dia pakai tudung lepas tu kan. Kan? So saya rasa kalau orang yang berniaga dan dia masuk agama, kita tak boleh nak kecam dia. Kita doakan untuk dia. InsyaAllah. Kita masuk topik berat lah. Sebenarnya podcast kita ni kita nak buat santai-santai abang kan, tak nak serius sangat. Ni pun tak ada ustaz-ustaz, kita santai. Untuk next kita punya video atau podcast, kalau korang ada idea apa benda topik yang kita nak bincangkan kan. Apa benda kamera sana. Apa benda yang isu-isu yang kita nak kupas, tapi kita tak ada lah detail. Mungkin next kita boleh panggil ustaz apa kan, explain detail. Tapi kita orang santai-santai cerita pasal pengalaman hidup kita orang boleh lah sikit-sikit kan. Jadi macam mana bang? Apa lagi yang kita boleh kongsi? Apa lagi rasa benda? Okay. So basically korang nampak lah Mickey hat yang saya pakai, yang Takif pakai ni. Kita ada stokin juga deep face ni. Okay, apa beza deep face dengan surah? Ada orang tanya, macam Abang Syarul dulu pernah approach, deep face nak keluarkan kurta ke apa semua. Jadi bagi saya, apa yang saya nampak deep face ni kita more to street style. T-shirt, seluar, dia more to street ataupun orang muda lah boleh dikatakan kan, bawah 30-an, 35 ke bawah macam tu punya ni kan. Tapi surah ni bagi saya, daripada baby baru lahir sampai pakcik sebelum meninggal pun boleh pakai. Surah ni memang saya rasa dia evergreen. Tapi memang saya dulu, ialah kita ada jiwa muda lagi kan. Ada jiwa muda, kita nak style. So saya rasa deep face pun penting sebab ramai orang-orang muda dia memang nak mulakan pemakaian dia, mungkin dia tak mampu pakai terus macam surah punya pakaian. Tapi saya rasa surah memang smart je, semua orang boleh pakai. Mungkinlah kalau kurta ke jubah ke dia tak mampu pakai, ke tayap ke. Jadi deep face ni orang kata starter. Dia punya permulaan, spark dia tu. Okay, start tutup kepala. Okay, start pakai baju labuh sikit. Okay, start pakai seluar yang ankle pant style sikit.
Dah lama-lama dia akan start pakai macam ni lah. Surah, dia pakai kopiah, pakai serban, Masya Allah. Tapi itulah bagi saya yang differentiate between surah and deep face adalah deep face ni dia more to street, urban style, modern, muda, yang apa semua. Tapi surah ni saya boleh kata dia evergreen lah. Dia evergreen sebab dia lebih mendekati sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Itulah beza dia kot. Apa lagi? Saya Takif ni, kita jumpa sebelum berapa tahun lepas lah. Tahun lepas. Betul. Takif pun datang bagi saya baju waktu tu. Sabar. Waktu dekat Gombak lagi kan. Kat Gombak datang rumah mertua kan. Tu apa? Dengan Time tu saya tengok abang ni macam badan sodor pakai Supreme kan. Pakai kasut. Tengah gambar kan masa tu dekat taman apa? Kat Padang ada gambar abang pakai kat Padang tu abang pakai baju Sabah tu tengah duduk kat kursi kan. Tengah syuting. Tengah syuting kan. Ya, jumpa Takif, kita punya doa tengah malam tajuk ya Allah hidayah. Tapi betul guys, saya first time jumpa Abang Syarul ni. Lah kita tengok dia, kita nampak macam satu aura yang first time jumpa dia ni, minta maaf abang, kita tengok macam kita tahu yang dia ni sebenarnya satu orang yang macam dia yelah bergaya, artis, nampak wow kan, tapi macam ada something macam kita macam jadi takut tau. Jadi takut. Dia macam ada gap, betul bang? Ya malah nak cakap. Ada pakai. Betul. First time nampak Abang Syarul ni, dia macam ada macam ya kita macam takut kan, macam ish, nak kata gangster tak gangster. Nak kata yelah dia artis macam ada gap. Tapi bila mana dia bawa sunnah, bawa agama, kita tengok dia macam rasa selalu nak jumpa dia. Tak jumpa rasa rindu, tengok rasa sejuk. Ya masya-Allah. Puji lebih-lebih ni apa kita nak sebenarnya ni. Tak baik puji lebih-lebihan. Tapi just nak share lah, betul lah. Kalau siapa yang pernah follow mungkin ramai peminat-peminat Abang Syarul yang korang tengok Syarul dulu dengan Syarul sekarang memang totally different lah, masya-Allah. Memang Allah SWT. Tapi dia punya AJ mesti sama kot. Sama bang Sama. Sebabkan surah, saya keluarkan balik AJ. Disebabkan surah, saya keluarkan balik. So korang yang siapa ada AJ ni jangan jual, pakai lah style kot. Ni berapa bang harga AJ ni? Ni tak tahu. Share sikit lah. Tak apalah bang, share je. Mungkin ada sneakers tahu yang berapa range harga kalau AJ sekarang? Ni waktu saya beli dululah. Beli saya 1,200. 1,200 masya-Allah. Tak ingat lah. Tapi sekarang tahu harga 1,200 dia pakai dengan pakaian Nabi SAW. Pakaian sunnah ni real. Kan bukannya kita pakai simpan-simpan kan, pakai photoshoot dia tak. Ini baru betul. Apa lagi bang abang suka collect kasut banyak Apa punya collection kasut? Dulu banyak. Dulu kasut saya tu dekat 40-50 pasang. Banyak habis duit kat situ kan. Lepas tu kita dah bukan buang sebenarnya, waktu tengah tak ada duit. Jual tertinggal sikit-sikit. Tinggal AJ1 lah yang banyak. Saya tinggal AJ1 lah banyak kan. Comfort bang. Kita share pasal sneaker best juga. Sebab ada satu brand, saya follow dekat dia brand France. Mamat tu dia bawa macam konsep deep face lah. Macam dia bukannya kurta, jubah apa semua. Dia modern sikit. Kalau korang pernah dengar DC Jeans kan. Tapi dia memang kaki sneakers. Mamat tu sunnah, jambang semua tapi pergi sneakers, investment. So apa yang saya nampak sebenarnya dia tengah attract orang-orang yang minat sneakers juga Muslim untuk pakai pakaian macam yang dia bawa tu yang mendekati sunnah. So apa salahnya kita share pasal sneakers, pasal AJ. Mungkin ada juga peminat-peminat AJ minat sneakers, takkan dia tak boleh pakai surah. Boleh kan bang? So kita share lah sikit pasal surah, pasal sneakers bang. Apa lagi collection sneakers yang abang ada? Saya banyak AJ lah, banyak AJ1. Cumanya dia lebih kepada beli brand lah sebenarnya. Kalau nak cakap selesa, beli comfort juga. Tapi antara banyak AJ ni, saya boleh cakap AJ1 paling comfort lah. AJ1, kebanyakan AJ1 paling comfort dan paling tahan. Paling tahan maksudnya kalau kita simpan lama-lama, dia tak crack. Biasanya kasut kalau kita simpan lama, MX semua dia akan crack sebab kita tak pakai kan. So far saya dah tak pakai dekat setahun, saya keluarkan balik okey lagi. Ada AJ5 Supreme tu, saya keluarkan balik dah hancur dah, getak-getak dah sini. Masih beli tu kat 2,000 lebih kat tu. 2,000 lebih ya Allah. Mana soal lah nanti ya Allah. Allah. Selain AJ apa lagi? Easy dulu yang high cupnya tapi dah jual. Waktu tengah tak duit, saya jual yang tu. Yang tu mahal kat tu. 750 tak? 750 kan tu. Tu dekat 56,000 kat tu masa tu. Jual yang tu. Lepas tu apa lagi?
yang Yeezy apa Pirate Black lah, apalah Zebra yang dulu yang tengah mahal, sekarang ni dah Itulah dunia. Itulah dunia. Saya pernah share satu benda tau. Waktu tu saya share iPhone 8 ke berapa keluar, iPhone 11 keluar, saya pernah share satu posting. Benda ni saya dengar satu orang buzruk daripada Penang. Dia tu pakai handphone biasa je. Dia kata, hang tahu tak, handphone ni sebenarnya penipu. Dunia ni sebenarnya penipu. Hang tengok handphone hang. Sekarang ni dia kata iPhone hang ni paling canggih, dia kata. Sebulan, 2 bulan lagi, 6 bulan lagi keluar lagi, dia kata yang tu paling canggih, yang ni dah tak canggih. Lagi setahun, 2 tahun dia keluar lagi, dia kata yang tu paling canggih, yang ni paling canggih. Sebenarnya mana satu yang paling canggih ni? Ini sebenarnya tak canggih. Yang paling canggih apa dia cakap? Nabi SAW beritahu, solat berjemaah 27 kali ganda lebih daripada solat sendirian. Itu 1400 tahun dulu sampai kiamat kekal. Itu paling canggih. Dunia ni macam mana power pun, dan hari tu saya share. Ni anak Kiai Zairon pernah bayan, saya pernah dengar, dia kata dunia ni macam mana power, macam mana mahal, macam mana hebat pun mesti ada orang mampu beli. Perkara dunia ni kan. Kereta mahal macam mana pun mesti ada orang kaya boleh beli. Jet ke, rumah ke, benda mula paling mahal kat dunia ni mesti ada orang mampu beli. Tapi ketenangan agama ni bukan orang tak boleh beli. Dia adalah satu anugerah Allah SWT, insya-Allah. Apa lagi kita nak share topik? Apa lagi pasal, yelah bila kita cakap pasal fashion ni, kita discuss pasal fashion sikit lah. Abang pakai apa? Apple Watch bang? Saya pakai Apple Watch. So Apple Watch ni abang rasa, yelah saya rasa dia trend juga kan, orang suka. Dia trend lah dengan harga dia yang okey, sebab kita pun macam aku cakap lah, terkesan dengan gadget kan. Saya terkesan ni sebab dalam fikiran kita, nanti phone letak ujung-ujung sana nanti dia vibrate. Mana pun dah tinggal phone jauh-jauh. Mana pun dah tinggal, padahal phone mesti kena ada je. Mesti dia akan bunyi juga kan. So nak cakap function, tak ada function apa pun sebenarnya. Function dia macam kita style lah. Okay, nanti kita akan continue lah, mungkin pasal benda lain juga, mungkin cincin, kita boleh discuss pasal cincin nanti. Mungkin kita punya Muslim Vibes ni kita akan fokus kepada lifestyle fashion lah, kita discuss. Tak salah pun saya rasa kita share pasal kasut ke, pasal cincin, pasal jam ke apa. Kopiah juga, abang pun banyak collect kopiah juga. Di Faith pun macam ada keluar macam-macam jenis headwear. Lepas tu mungkin kita boleh share pasal bag apa yang sesuai untuk as a Muslim. Banyak lagi, ataupun apa saja topik yang korang rasa kita perlu bincang, yang korang rasa korang nak dengar, boleh komen ke, boleh DM kita orang bagi tahu apa yang kita orang nak share. InsyaAllah in future kita boleh share. Boleh bang? InsyaAllah. Kalau nak tahu pasal hukum-hukum mungkin boleh share, nanti kita boleh refer dengan ustaz kan. Hukum boleh tanya ustaz apa semua. Tapi mungkin channel ni bukanlah channel kita nak share pasal hukum makam. Okay, so bang, insyaAllah last word untuk episod kali ni, apa benda? InsyaAllah. Alhamdulillah kan, saya pun tak sangka akhirnya surah ni terhasil daripada serius selesa kan. Ayo aduh. Selesa, boleh pakai daripada pagi sampai malam. Selesa weh. Kau tahu tak kalau berdiri? Kepala. Tapi serius, selesa. Saya suka lah. Selesa. Nampak? Okey kan? Rasa nak nampak. Wah, selesa babe. Serius. Ni bukan main-main. Ni bukan sebab nak jual produk kita orang ke, nak laku ke, tapi sebab kita orang dia satu lagi lah pasal fashion ni saya share. Kenapa saya keluarkan barang-barang Deep Faith dan kenapa saya pun suka dengan surah ni? Sebab benda ni memang kita pun nak pakai. Betul. Kita suka pakai. So kita nak share kat korang. Kenapa kita suka pakai? Sebab selesa, style, masya-Allah. Okey bang, tak habis lagi apa last word ni. Okey, alhamdulillah daripada perbualan borak-borak biasa kan, akhirnya jadi kenyataan. Saya hanya bagi idea sajalah, tapi yang penggeraknya Takif, Amar, Allah, masya-Allah kan. Dan alhamdulillah saya harap surah ni boleh pergi jauh, bukan sebab untuk profit semata, tapi bila mana ada orang pakai dan dia ingat dia pakai surah ni sebab nak mendekati sunnah Allah, kita rasa seronok kan. Hebatnya cinta Nabi ni, kalau kita cinta isteri kita seorang je lah. Tapi Nabi ni, bila kita cinta Nabi, kita ajak orang cinta Nabi, kita rasa lagi seronok kan. Jadi itulah harapan saya dengan surah ni. Saya harap lepas ni kita ada 5 color yang terbaru. Warna 1, 2, 3, biru dengan grey. InsyaAllah lepas ni banyak lagi keluaran warna-warna kan. Takif, last word surah. Keluaran kami yang terbaru, yang terkini untuk Ramadan ni, dan korang juga boleh pakai untuk keluar jalan Allah kan. Untuk ibadat, solat, umrah ke, pakai saja, masya-Allah.
Katakan ni antara pakaian yang sangat selesa dan sesuai lah, yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okay guys, itu saja untuk episod kali ni. Lagi satu, kita nak remind, kita bukan nak bersaing dengan siapa-siapa. Orang lain keluar kurta, kita keluar kurta. Orang lain keluar fashion brand, kita keluar fashion brand. Muslim brand ke apa, tak. Kita punya niat satu bang Apa pun brand, apa pun, selagi mana dia boleh bantu kita untuk dekati sunnah, boleh ingatkan kita, boleh jadikan kita satu penampilan yang modest, yang sebagai as a Muslim, selesa, kita support guys, insyaAllah. Local brand lagi-lagi, masya-Allah. Okay, itu saja untuk episod kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di next episode. Jangan lupa korang boleh share apa benda, konten-konten manfaat dalam ni, dan korang boleh komen juga apa yang lagi korang nak untuk next content ataupun next video, next podcast, yang boleh kata podcast kita bagi. InsyaAllah bang InsyaAllah. Sedia? InsyaAllah. La ilaha illallah. Assalamualaikum.